Assalamualaikum dan salam syaraku sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita dimulakan dengan kawasan Merapuk menjadi tempat persinggahan pertama Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan selepas berakhirnya pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 baru-baru ini. Menurut beliau, Merapuk yang terdiri daripada Kampung Patarikan, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru dan Kampung Bangkatan adalah kubu kuat gabungan Parti Sarawak GPS. Yang turun mudik lebih kurang dalam 346 orang, sebab banyak yang di luar itu dia datang. Jadi yang mengundi pembangkang daripada 346 orang itu kurang lebih ya, ada terdapat 30 lebih orang yang mengundi pembangkang. Tapi ini jelas menunjukkan bahawa tempat ini adalah senantiasa menjadi kubu kuat kehadiran daripada Barisan Nasional hinggalah ke GPS yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Kesyukuran Kemenangan PRN12 Sarawak DUN N82 Bukit Sari di Dewan Kampung Patarikan Merapuk pada Selasa. Pada majlis itu, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan Merapuk yang masih terus menyokong GPS dalam memastikan agenda pembangunan terus dilaksanakan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Ini termasuklah projek-projek melibatkan peruntukan kerajaan Sarawak seperti projek transformasi luar bandar RTP, projek kecil luar bandar MRP dan kerjasama melibatkan kerajaan persekutuan. Mengulas lanjut, Dato' Amar Awang Tengah menambah pelaksanaan projek besar termasuk pembinaan lebuh raya melintasi kawasan Merapuk yang dibina kerajaan Sarawak pastinya memberikan manfaat pembangunan kepada masyarakat di Patarikan termasuk perancangan skim pembesaran kampung. Seterusnya, mengenai sejumlah 67.04% penduduk di bahagian Miri telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat 28 Disember 2021. Justru beliau menyuruh penduduk yang layak dan belum mendapatkan vaksin dos penggalak segera berbuat demikian di pusat pemberian vaksin PPV yang berdekatan. So, I think we would like to encourage as many as those who are eligible to go for vaccination, especially the third dose. You just read the report from the Minister of Health that those with having after taking the booster dose, that can also help, prevent or your immunity on even the new variant, the Omicron also. So here I would like to appeal to all those who are eligible for vaccination. If they have not done the booster dose, please go to any of these centers, have the booster dose done as soon as possible. And if they have not done the first dose or second dose, they can also go to the tester and walk in. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke PPVGP dan swasta pada Khamis. Datuk Sri Lee memberitahu penduduk boleh mendapatkan dos penggalak vaksin COVID-19 mereka di PPV awam, PPV hospital swasta dan PPV GP klinik seperti tertera. Berikut pula mengenai persiapan banjir. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Samarahan bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana banjir. Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang berkata, persiapan untuk menghadapi bencana banjir di kawasan Kota Samarahan tetap diteruskan meskipun pada masa ini cuaca dalam keadaan yang baik dan tiada berlakunya taburan hujan lebat. Semasa mempengerusikan mesyuarat JPBD Samarahan di Pejabat Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Samarahan pada Khamis, katanya persiapan awal penting bagi memastikan kelancaran operasi sekiranya berlaku bencana banjir.
Tambah beliau, simulasi menghadapi bencana banjir telah dilakukan melibatkan agensi-agensi penyelamat termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, APM dan beberapa agensi lain. Ujarnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan wakil-wakil komuniti di Kota Semarahan turut terlibat dalam simulasi tersebut. Di Limbang pula, semua agensi di dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang telah bersiap sedia bagi menghadapi musim monsun timur laut yang telah bermula pada bulan November lepas sehingga Mac 2022. Perkara ini dijelaskan Timbalan Residen Bahagian Limbang Sebi Abang ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Limbang siap sedia hadapi kemungkinan banjir baru-baru ini. Jelasnya, ini merangkumi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Bahagian Limbang, Polis Diraja Malaysia PDRM Bahagian Limbang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Bahagian Limbang, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menjelas lebih lanjut, Sebi berkata mesyuarat tersebut juga adalah untuk mengemaskini jumlah logistik yang dimiliki setiap agensi dan petugas yang terlibat persiapan penyediaan bekalan makanan untuk mangsa banjir dan persiapan untuk pembukaan pusat pemindahan sementara PPS di kawasan yang terjejas banjir. Dalam pada itu, JPBB Limbang juga tidak menolak kemungkinan menambah PPS sedia ada jika terdapat keperluan untuk memastikan SOP COVID-19 sentiasa dipatuhi bagi mengelakkan penularan virus berkenaan di PPS. Justru orang ramai khasnya penduduk di kawasan yang sering dilanda banjir diingatkan agar sentiasa peka dan memantau kenaikan paras air serta mematuhi arahan berpindah daripada agensi penyelamat dengan membawa dokumen-dokumen penting. Beralih ke perkembangan COVID-19 pada Khamis, dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 24 kes positif baru COVID-19, menjadikan jumlah akumulatifnya setakat ini adalah 252,286 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya memaklumkan kes-kes tersebut telah dikesan di 9 daerah di Sarawak seperti yang berikut. Selain itu, JPBN Sarawak juga memberitahu sebanyak 13 kompaun telah dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM di daerah Kuching dengan 12 kompaun atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera dan mencatat kehadiran sebelum memasuki permis. Manakala satu kompaun atas kegagalan pemilik permis memaparkan jumlah had pelanggan memasuki permis. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosli dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Dapatkan vaksin dos penggelak di PBV berdekatan untuk lindungi diri dan terus patuh SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.